Okey, so cikgu harap semuanya sihat. So hari ni kita nak teruskanlah kita punya pembelajaran bab 3. So bab 1 ada sikit lagi eksperimen yang kita tak buat. And then bab 2 cikgu rasa cikgu dah ajar habis. Hari ni cikgu nak masuk bab 3 ya. Okey. Cikgu nak present cikgu punya slide sekarang. Okey, cikgu nak semua orang sama-sama dengan cikgu tengok. Nampak tak slide ni? Dia tulis koordinasi dan gerak balas. Ada gambar otak warna purple. Semua orang dapat yang sama ke? Dapat. Satu P? Dapat. Nampak. Very good. Okey, cikgu nak alih. Cikgu nak alih slide yang kedua. Okey, homeostasis dalam benda hidup. Nampak ke? Bergerak tak slide tu? Nampak. Nampak. Okey, very good. Gerak cikgu. Bergerak ya? Gambar otak tu Tak. lagi. Gambar otak. Gambar otak lagi lah tapi okey. So slide cikgu yang ketiga homeostasis, ada gambar badan, ada air, betul tak? Tak, gambar otak. Gambar otak lagi. Ada. Botak cikgu. Dah tukar dah. Dah tukar. Okey. So cikgu sambung mengajar Okay, go. Okey. Alright, abang, kakak, hari ni kita nak masuk bab 3. Bab 3 ni adalah homeostasis, koordinasi dan gerak balas. Apa yang dimaksudkan dengan koordinasi dan gerak balas ni? Okay, kita ni dalam hidup kita sentiasa ada orang yang memberi rangsangan pada kita. Contoh mak kita panggil, Ramadan tolong mak kat dapur. Jadi automatik Ramadan akan bergerak pergi ke dapur. Itu dinamakan gerak balas. Kaki pergi ke dapur, gerak balas. Koordinasi dia berjalan. Menggunakan kita punya organ lah. Jadi hari ini kita nak tengok satu topik ni namakan homeostasis. Benda ni baru mungkin awak tak pernah dengar dalam benda hidup. Benda hidup saja ada homeostasis. Okey. Sebelum cikgu nak terangkan homeostasis ni, cikgu nak cerita dulu. Kita semua pernah demam. Kan bila demam badan kita panas, suhu badan panas. Jadi badan kita ni kata dekat otak, saya ni demam. Macam mana nak buat? So otak kata kita kena reducekan, kita kena turunkan suhu badan. Barulah budak ni akan sihat balik. Itu yang dinamakan homeostasis. Kita memberi balas, tindak balas supaya badan kita maintain kembali normal. Okay. So kita akan tengok di sini. Okay. So homeostasis ni merujuk kepada pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Misalnya aras suhu, air, pH, tekanan darah supaya seimbang dan stabil. Contoh, suhu badan kita 37 degree Celsius. 37 degree Celsius. Ni 37. So kita dikatakan demam. Kita dikatakan demam kalau suhu lebih. So apa badan nak kena buat? Okey, contoh lagi air. Dalam badan kita ada 70% sekurang-kurangnya air. Kalau kita kurang air, automatik kita akan jadi dehidrasi. Haus sangat, rasa nak minum air je. So, ataupun kencing kita akan berwarna kuning dan pekat. Itu menunjukkan badan kita sangat-sangat kekurangan air. Satu lagi, kemungkinan tekanan darah ni, kita tengok. Kalau kita pergi klinik, kalau kita tak sihat, doktor akan ambil tekanan darah kita. Yang normal mesti 120, bawah dia 80. Bawah dia, okey. 100, tak cantiknya. 120/80. Ini tekanan darah yang cantik lah. Kalau lebih 100, contoh 130, ni yang kita dengar ni, mak ayah kita. Tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah. So, tu semua tak bagus ya. Jadi kita kena mengekalkan. So hari ni kita nak cerita macam mana cara kita nak mengekalkan homeostasis dalam badan kita. Okey, boleh faham setakat ni satu P? Boleh. Good. Very good. Okey, so cikgu sambung ya. Okey, jangan boring lagi. So homeostasis ni ada beberapa organ yang terlibat.
Okey, kalau tengok kat sini, ini brain, otak kita, ada kita punya pancreas, yang ni ovari, yang ni buah pinggang, usus, paru, hati. Yang ni apa? Ni apa? Yang cikgu Yang bulatkan ni apa? Paru. Perut. Ginjal. Ni perut. Sebenarnya dalam kita ni manusia, punca penyakit kita yang terbesar adalah perut kita. Banyak sangat makan ataupun makan benda yang tak berfaedah. Perut adalah punca penyakit sebenar-benarnya. Okey, so homeostasis berasal daripada perkataan Greek. Homeo bermaksud sama, stasis bermaksud bergerak. Apa benda cikgu kan? Benda semua ni. So kita nak sama je, kita punya keadaan dalam badan mesti sama Okey, so homeostasis dalam manusia, itu ada satu mekanisme yang boleh mengawal suhu badan, kandungan air dan sebagainya supaya seimbang dan stabil. Okey, cikgu lajukan sikit. Okey, ini contohlah kalau suhu meningkat, apa otak nak buat semula? Tadi cikgu dah ajar supaya akhirnya kembali kepada julat yang normal. Okey, kita terus pergi pada mekanisme. Okey, contoh di sini Tadi cikgu dah terang. Ramai meriah tu, siapa tu? Okey, so julat suhu normal kita tadi cikgu kata 37. Okey, 37 degree Celsius Nombor besar degree Celsius. Jadi hari tu kita demam, so kita hantar dekat pusat kawalan iaitu otak kita. Otak akan kata pada mekanisme pembetulan kita, contoh kita punya kulit, salur darah, bulu roma kita nak buat apa supaya suhu tu menurun, pergi balik pada julat suhu normal. Contoh meningkat mungkin kat sini 39 Ingat untuk orang dewasa macam kita, kalau suhu lebih daripada 37 dan boleh mencecah 40 degree Celsius, kita boleh dapat demam panas dan kemungkinan otak kita akan jam. Bila jam lah, kita akan jadi macam separuh gila lah. Kita akan jadi stres dan kita boleh dapat orang kata penyakit gila lah. So memang tak elok suhu yang terlampau tinggi. Sebab tu bila kita demam, kita nak cuba kurangkan suhu badan kita, kita kena mandi, kita kena ambil ubat paracetamol, panadol supaya suhu kita turun So kita tengok kat sini so julat suhu normal pun jadi normal balik Sama juga kalau suhu badan menurun, mungkin kita pergi tempat yang bersalji, turun daripada 37 degree Celsius, sama. Otak akan hantar mekanisme pembetulan. Apa dia mekanisme pembetulan tu? Sekejap lagi kita tengok Okey. Ni kawal atur kandungan air. Yang terlibat adalah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Sistem perkumuhan ni macam kita punya air kencing dan peluh lah. Endokrin ni apa-apa yang melibatkan hormon kita. Nanti kita tengok apa hormon yang terlibat So antara organ yang terlibat adalah ginjal dan otak Itu tadi suhu, yang ni kandungan air. Tak gerak pula cikgu ni. Okey. Ni kita pergi pada yang normal dulu. Okey, contoh aras air normal meningkat. Okey, kenapa meningkat? Sebab kita minum banyak air. So otak akan kesan, otak kata, mekanisme pembetulan dia, otak kata, otak akan rembeskan sejenis hormon. Nanti waktu form 5 baru belajar hormon apa yang kita panggil hormon HDH. Dia kata, dia suruh tambah hasil air kencing. So lebih banyaklah air kencing dihasilkan, menyebabkan kandungan air dalam badan kita menurun. Sebab itulah kalau kita minum banyak air, contoh sebotol, dalam 15 minit macam tu kita rasa nak kencing kan. Itu disebabkan oleh homeostasis, mekanisme yang dibentuk oleh otak tadi. Okay, normal lah. Kalau kita tak nak kencing, nanti air tu berkumpul dalam badan. Kita akan dapat edema. Edema ni kita punya badan semua akan kembang. Sel-sel, tisu-tisu kita akan kembang. Kita tak akan selesa, susah nak bernafas. Paru-paru kita pun ada banyak air Okey, kalau kita contoh aras air normal tiba-tiba menurun, kemungkinan sebab kita exercise, banyak peluh keluar kan. Jadi akan dikesan oleh otak. Otak nak buat apa
So otak akan merangsang juga sejenis hormon supaya ginjal mengurangkan penghasilan air kencing dan kita akan berasa dahaga. Okay, so otak kata, tak payah dah keluarkan air kencing. Biar je kita ambil air tu sebab air banyak keluar melalui peluh. Jadi kandungan air dalam badan akan meningkat. So automatik kencing kita akan jadi pekat dan juga berwarna kuning. Sebabnya kita tak keluarkan air yang banyak. Biar air tu kita simpan dalam badan. Itu cara mekanisme kawal atur kandungan air dalam badan. Okey, kita nak pergi pada suhu badan. Ini yang paling utama ya. Okey, so sistem yang terlibat adalah sistem perkumuhan dan sistem endokrin, sama juga. Okey, so antara organ terlibat ialah kulit, otak dan otot rangka. Kulit kita ni kulit, yang ni otak, ni kulit kulit ni kulit. Otak dan juga otot rangka. Kita punya bicep, tricep, apa guna ni cikgu kan? Okey, cikgu cerita Tadi cikgu kata suhu normal 37 darjah Celsius. Meningkat, mungkin hari tu panas sangat suhu badan kita pun meningkat. And then otak kesan. Otak kata bahaya ni suhu panas ni, takut budak ni demam tinggi nanti kan. Jadi apa yang otak buat adalah dia akan kembangkan salur darah kita. Ni salur darah kita mula-mula biasa normal, tapi sebabkan panas salur darah kita akan jadi kembang. Kita panggil dilate vasodilation, ni biologi lah. And then kenapa salur darah ni kembang? Supaya haba, ni haba banyak dikeluarkan And then bulu roma kita condong. Jarang kita dengar waktu panas, bulu roma saya tegak. Kan jarang. Biasanya condong untuk keluarkan haba juga. Dan kita akan berpeluh-peluh. Aktiviti otot rangka dan perambasan hormon-hormon tertentu akan berkurang. Dan kita tak adalah macam aktif sangat waktu panas kan. Sebab kita panas kan. And then air kencing kita jadi sedikit. So hasil daripada mekanisme pembetulan ini menyebabkan suhu badan kita menurun. Kembali kepada 37 degree Celsius. Boleh Ingat. Okey. So kalaulah suhu normal kita 37 tadi tiba-tiba menurun. Mungkin 35 ataupun 32 lah kita ambil 32 pun dah sejuk sebenarnya. Aircon kat rumah kita pun kita set 22 kita rasa sejuk kan. Okey, pada hari sejuk suhu badan menurun, terketar-ketar kita kan. Dikesan oleh otak. Okey, apa otak nak buat? So kat sini salur darah akan mengecut sekecut-kecutnya supaya haba tak hilang kat persekitaran, biar haba tu panaskan badan. And then bulu roma kita akan menegak. Kat sini lah kita menegak bila suhu sejuk akan berjumpa hantu kan. And then kurang berpeluh. Okey, otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif. Kita rasa macam waktu sejuk tu kita rasa nak melompat-lompat, kita rasa macam nak buat exercise sikit supaya badan kita panas and then supaya boleh meningkatkan metabolisme badan. So ini semua mekanisme pembetulan ini menyebabkan suhu badan kita akan meningkat balik menjadi suhu normal 37 degree Celsius Okey. Ini yang dimaksudkan dengan suhu persekitaran tinggi. Okey, tengok. Kalau tinggi tadi, kulit kita akan mengeluarkan peluh. Peluh akan tersejat. Maksudnya haba pun akan tersejat. So, menyebabkan kita akan jadi sejuk lepas tu. Salur darah mengembang untuk memulihkan lebih banyak darah mendekati kulit bagi membebaskan tenaga haba. Sebab tu kelas, waktu kita suhu panas, perasan tak muka kita akan sedikit kemerah-merahan. Blushing orang panggil. Sebab kita punya salur darah betul-betul dekat dengan kita punya kulit Okey, kalau suhu persekitaran tinggi, inilah tadi bulu roma condong, salur darah kembang, kelenjar peluh akan keluarkan peluh yang banyak. Okey. Kalau rendah, ni bulu roma kita semua tegak kan, supaya ada satu udara yang terperangkap di sini boleh merangkap haba. Ni salur darah kita akan mengecut. Okey, mengecil dan mengecut. Okey, supaya and then membolehkan lebih banyak darah menjauhi kulit dan mengurangkan pembebasan tenaga haba. Okey, inilah dimaksudkan dengan bulu roma menegak dan salur darah mengecut. Okey. Alright, setakat ni faham tak satu P dalam manusia? Faham. Faham Tak cikgu sambung hormon haiwan Okay, so bukan setakat
manusia ya. Dalam haiwan pun ada homeostasis. Sebab haiwan pun benda yang hidup. So apa-apa yang berlaku kekurangan dalam badan dia, dia pun ada otak kan. Dan dia kena cepat-cepat cover supaya dia boleh hidup macam kita juga ya. Okey, so haiwan seperti kucing dan anjing tak ada kelenjar peluh. Jarang kita tengok kucing berpeluh kan. Kecuali di tapak kaki sahaja. Tapi kita tak berapa jelas lah nampak peluh dia. Okey, kita tengok kat sini. Okey, gerak balas haiwan kepada perubahan suhu. Kalau perasan kat sini, ada apa? Anjing ni akan menjelir-jelirkan lidah dia. Kucing pun sama jelirkan lidah. And then, kucing menjilat bulu di badan supaya suhu badannya berkurang. Sebab tu kita tengok, kucing tu duduk jilat je badan dia kan. And then, bulu kucing menegak apabila kesejukan untuk memerangkap haba. Ataupun bila dia takut dia, bulu kucing tu akan menegak. Rupanya nak memerangkap haba. Anjing menjelirkan lidah supaya suhu badan saya berkurang. Badan dia lah, bukan badan cikgu ya. Okey, sebab itulah dia nak, macam tu cara homeostasis dalam badan dia. Okey, cicak mengawal atur suhu badannya, ni reptilia kan. Okey, macam mana kan, persekitaran sejuk dengan persekitaran panas. Kalau sejuk, dia contoh cicak lah, aktiviti badan menjadi perlahan, dia pun malas nak gerak. Ini yang dinamakan hibernasi. Kita akan tengok musim sejuk, semua haiwan diam je, kurang sikit gerak ya. Okay, otot berfungsi pada kadar yang perlahan dan malas nak bergerak. Dan pergerakan menjadi perlahan, kadar metabolisme ni pun jadi rendah. Kadar metabolisme ni, kalau kita makan lah, makan, bergerak, bernafas semua rendah Okey, ni suhu badan menyebabkan suhu badan dia menurun Okey, kalau persekitaran yang panas, jantung berdegup dengan cepat. Pergerakan menjadi lebih panas, and then kadar metabolisme cepat, suhu badan meningkat. Nanti cikgu share satu video. Mungkin semua orang pernah tengok kot macam mana cara dia melarikan diri daripada binatang ni. Melarikan diri daripada ular yang banyak. Cikgu share. Ni siput babi. Siput babi ni kita tahu dia lembab kan, tapi dalam masa sama disebabkan oleh cahaya matahari, siput babi akan kehilangan banyak air melalui penyejatan air Jadi nak tak nak siput babi akan hasilkan bendali dan mencari tempat lembab. Sebab tu kita akan tengok siput babi ni sentiasa lembab kan. Sebab dia selalu terjadinya penyejatan air. Ni, dia tak nak pun penyejatan air, tapi nak buat macam mana, ada cahaya matahari Okey, ni lebah. Lebah mempunyai lapisan kulit berlilin. Kulit dia berlilin dan kehilangan wap air berlaku melalui spiracle pada badan. Nanti awak akan belajar. Dalam badan ni ada spiracle. So, dia akan kehilangan wap air. Tapi kalau awak perasan warna dia shiny sikit. Lebah-lebah ni. Ini semua disebabkan oleh kulit yang berlilin tadi Okey. So, spiracle ni untuk mengurangkan kehilangan air lah. Okey. Boleh ke setakat ni homeostasis dalam haiwan? Faham ke? Faham. Faham. Okay, very good. So boleh ke cikgu sambung sikit homeostasis dalam tumbuhan pula? Boleh cikgu. Alright. Okay. So kelas, kalau tumbuhan, kita kena ingat tumbuhan ni selalu angkut air. Banyak air yang dia angkut. Biasanya dia angkut dalam tumbuhan lah. Dalam tanah lah. Jadi air tu pergi mana? Tumbuhan tak boleh pegang air banyak sangat. Nanti tumbuhan akan jadi kembang. Nanti dia akan rosak. So nak tak nak dia akan buang semua air dia melalui proses yang kita namakan transpirasi. Melalui apa air itu keluar? Ada satu lubang yang dinamakan, ada satu lubang ni yang dinamakan stoma. Nama dia stoma, dia yang akan buang semua wap air. So sambil-sambil air tu lalu dekat batang dia, dekat daun dia, dia akan sejukkan pokok tu tadi. Okey, so kita tengok macam mana fungsi stoma ni Okey, so ini bahagian satu. Mula-mula akar ni serap air. Semua orang tahulah akar akan menyerap air, menyerap mineral. Okey, so yang kedua,
Transpirasi membantu tumbuhan menyerap dan mengukur air, dan penjejatan air daripada daun menyejukkan tumbuhan pada hari panas. Ya. Tengok kat sini eksplorasi sains, kira-kira 90% air yang diserap oleh akar tumbuhan hilang melalui transpirasi. So banyak mana contoh dia ambil 1000 ml air daripada tanah yang terserap keluar menjadi haba uap air adalah 900 ml. Hanya 10 sahaja yang dalam badan dia, dalam batang dia ni. Ya. Okay. So kita pun boleh dapat uap air tadi kan. And then transpirasi juga menghasilkan daya yang menarik air daripada bahagian batang tumbuhan. Nanti kita akan tengok further lah bila kita masuk form 5 nanti ya. Okay. So ini adalah stoma. Stoma ni bukaan, ni daun. Kalau kita buat irisan kat daun ni, kita tengok bawah mikroskop, kita akan jumpa satu stoma. Yang ni adalah sel pengawal, yang ni stoma dia. Sel pengawal mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Pada waktu siang, stoma terbuka untuk pertukaran gas. Okay. Pada waktu yang sama, uap air akan hilang. Kita belajar dulu, tumbuhan melakukan fotosintesis. Dia akan bagi oksigen pada kita. Dan dia akan ambil karbon dioksida. Oksigen semua keluar melalui stomata ni. Dalam masa sama, air pun akan hilang. Inilah. Ni. Ya. Okey, pada waktu siang stoma terbuka supaya lebihan air tersejat. Padahal sebenarnya dia nak keluarkan oksigen dari sini. Nak keluarkan oksigen nak bagi kat kita manusia ni ataupun haiwan lain. Tapi dalam masa sama dia keluar juga H2O. So siapa yang bantu pembukaan stoma ni? Sel pengawal. Stoma ni sebenarnya pembukaan satu lubang dikawal oleh sel pengawal. 1, 2. Nama dalam bahasa Inggeris guard cell. Pengawal kan guard. Pada suhu yang terlampau tinggi, kita tutup sel pengawal ni, kita tak nak bagi air keluar. So tak ada lah, maksudnya mengurangkan air tersejat. So biar air tu dalam batang je lah, batang tumbuhan ya. Okey, so apa kepentingan homeostasis ni pada manusia dan benda hidup? Pertama sekali, kita nak satu keadaan optimum. Tadi suhu, kita nak 37 je suhu badan kita. Tadi tekanan darah, kita nak 120/80 je. Dan kalau tumbuhan ataupun haiwan, contoh kucing, kita nak sejuk je setiap masa. Sebab tu dia kena jilat je bulu dia. Kalau tumbuhan, kita nak tumbuhan tu sentiasa sejuk. Kalau tak sejuk, sebab tu kita kena siram pokok supaya akar boleh serap air tu. Kalau tak sejuk, tumbuhan tu akan mati. Dan kita pun tak dapat oksigen kan. And then semua tindak balas kimia dalam sel hidup dikawal oleh enzim. Enzim ni mungkin tak pernah dengar. Okay. Enzim ni dalam badan kita dia mempercepatkan proses. Contohnya pencernaan. Kalau suhu badan kita tinggi, enzim akan musnah. Jadi kita tak boleh melakukan contoh tak boleh melakukan pencernaan. Semua makanan kita akan stuck kat perut kita. Itulah. And then suhu, okay, Encik dah terang. Dan kita harus bersyukur kerana homeostasis menyebabkan perkristalan dalam badan dikawal dan dikekalkan. Kita tak minta pun, Allah dah set up dalam badan kita. Ada otak, ada organ yang tolong maintainkan keadaan dalam badan kita. Tamat. Okey, itu sahaja untuk kali ini. So, bab ni cikgu dah kongsikan nota dia dalam kita punya Telegram. And then kerja awak hari ini adalah semua orang ada modul kan? Ada. Okey, cikgu nak nanti sekejap cikgu tunjuk modul. Siapa yang buka Omah Hana tu? Okey, sekejap okey. Okey, semua orang tengok jap modul tu. Okey.
This one. Okay, kalau boleh buat modul tu nanti, and then cara senang, boleh tak ambil gambar and then hantar pada cikgu? Boleh ke tak? Ke susah? Ke nak bincang waktu buka sekolah? Minta waktu buka sekolah. Bincang kat sekolah? Macam. Bincang sekarang? Kat sekolah. Kat sekolah. Okey, macam ni. Okey, boleh. Macam ni, abang dengan kakak, boleh. Abang dengan kakak buat dahulu benda ni, buat dahulu. Nanti minggu depan ataupun next class, hari apa, hari Jumaat ni, cikgu akan bagi, kita akan bincang sikit sebelum kita memulakan PDP kita. Boleh ataupun tak? Boleh. Boleh. Buat dahulu ada boleh. Very good. So contoh dekat sini, antara yang berikut, yang manakah bukan kepentingan homeostasis kepada manusia? A. Mengawal pertukaran gas melalui sistem respirasi. B. Mengawal kandungan bahan kumuh. C. Untuk mengawal keseimbangan tekanan osmotik darah. D. Untuk mengawal suhu atau suhu badan aras normal. Mana satu yang bukan? Very good. Okay, so yang lain-lain tolong buat sampai siap. Ada gambar stomata tadi, ada gambar orang tengah menggigil ni, ada orang tengah panas. Semua kita dah belajar tadi. Rujuk nota yang cikgu bagi, and then hantar nanti waktu buka sekolah hari Jumaat ni kita bincang jawapannya. Okay kelas, cikgu stop kelas kita di sini. Ada soalan tak? Cikgu mengkurang Ada. Ada. Macam mana? Ada siapa nak tanya dia? Ada nak tanya? Ada. Tak ada. Okey. So, cikgu terima kasih sebab hadir ke kelas pada hari ini. Sesiapa yang tak boleh join kelas, cikgu sharekan apa yang cikgu rekodkan hari ini. Kalau ada masalah, tolong PM cikgu dekat Telegram. Boleh semua? Boleh. Okey. Boleh. So, jangan lupa buat modul bab 3. Okey, jangan lupa buat modul bab 3 Okey kelas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh left dah group. Boleh left dah meet Google Meet. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih. Alright.